belajar berkenaan dengan pendebungaan. Kita akan belajar apa itu pendebungaan, jenis-jenis pendebungaan iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Kemudian perbezaan di antara pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Apa itu pendebungaan? Ya, apa itu pendebungaan? Ada bunga, ada rama-rama. Jadi apa rama-rama ni buat? Ya, rama-rama telah menjalankan proses pendebungaan. So, pendebungaan adalah pemindahan butir debunga dari enter ke stigma. Pemindahan butir debunga daripada enter ke stigma. Okey, ada berapa jenis pendebungaan? Ada berapa jenis pendebungaan? Ada 2 jenis pendebungaan, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Pendebungaan sendiri. Apakah pendebungaan sendiri? Okey, dekat sini ada pokok bunga dan beberapa kuntum bunga. Saya labelkan situ bunga A dan bunga B. Ya, apabila ada pemindahan butir debunga daripada enter bunga A ke stigma bunga B, kita panggil pendebungaan sendiri. Atau apabila ada pemindahan butir debunga daripada enter ke stigma pada bunga yang sama, ia juga dipanggil sebagai pendebungaan sendiri. Atau kalau nak tengok lebih besar lagi gambar rajah dia, kita tengok gambar rajah D. Gambar rajah D di mana pemindahan butir debunga daripada enter ke stigma. Jadi, pendebungaan sendiri adalah pemindahan butir debunga dari enter ke stigma sama ada pada bunga yang berlainan dan pada pokok yang sama. Ya, maknanya bunga A, dari bunga A ke bunga B pada pokok yang sama adalah pendebungaan sendiri. Atau pemindahan butir debunga ke stigma pada bunga yang sama. Contohnya seperti bunga C pada pokok yang sama. So, pendebungaan sendiri ada 2 keadaan. Sama ada pada bunga yang berlainan, dari bunga yang berlainan pada pokok yang sama, atau pemindahan butir debunga ke stigma pada bunga yang sama. Dua-dua kita panggil sebagai pendebungaan sendiri. Ini adalah pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk dia melibatkan pokok A dan pokok B. Ya. Okey, apabila ada ejen pendebungaan sama ada serangga atau manusia atau angin, maka akan ada pemindahan butir debunga. So, apabila butir debunga dipindahkan daripada enter pokok A, enter pada bunga pada pokok A, berpindah atau dipindahkan ke stigma pokok B, kita panggil sebagai pendebungaan kacuk. Jadi pendebungaan kacuk ini adalah pemindahan butir debunga ke stigma pada bunga yang berlainan, dan pada pokok yang berlainan. Maknanya bunga pokok A pindah ke stigma pokok B, pokok yang berlainan dan spesies yang sama. Kalau spesies yang sama maksudnya jenis pokok yang sama. Kalau pokok bunga raya dengan pokok bunga raya, itu spesies yang sama. Itu adalah pendebungaan kacuk. Ingat, pendebungaan kacuk, pemindahan butir debunga pada bunga yang berlainan, pada pokok yang berlainan. Ada perbezaan antara pendebungaan kacuk dan pendebungaan sendiri. Okey, pendebungaan sendiri berlaku pada bunga yang sama atau pokok yang sama. Awak ingat kalau dia sama, bunga sama atau pokok sama, dia adalah pendebungaan sendiri. Sementara pendebungaan kacuk adalah berlaku pada pokok yang berlainan.
Kemudian keberbagaian pada tumbuhan rendah. Maknanya kalau ada penemuan sendiri akan terhasilnya anak pokok. So corak bunga pun tak banyak. Tetapi kalau pendebungaan kacuk, ya, kepelbagaian pada tumbuhan tinggi. Maksudnya nanti bila kita kacukkan, contohnya pokok bunga raya merah, kita kacukkan dengan pokok bunga raya putih, maka akan ada pokok bunga raya warna merah jambu. Macam tu maknanya dia boleh perbanyakkan lagi warna-warna bunga. Okey, kualiti biji benih yang rendah. Sementara pendebungaan kacuk akan menghasilkan kualiti biji benih yang tinggi. Ya. Kemudian pendebungaan sendiri, rintangan terhadap penyakit pada anak pokok rendah. Maknanya pendebungaan sendiri ini kebarangkalian anak pokok itu mudah mendapat penyakit. Ya. Sementara pendebungaan kacuk, rintangan terhadap penyakit pada anak pokok tinggi. Maksudnya ditahan kepada serangan penyakit. Daya tahan dia tinggi. Aplikasi pendebungaan kacuk sekarang banyak saintis-saintis telah membuat berbagai cara pendebungaan kacuk, maka terhasillah manfaat dari segi industri dan ekonomi negara. Contohnya dia boleh meningkatkan pengeluaran tanaman, boleh mendapatkan tanaman yang lebih bermutu. Kemudian tanaman mempunyai rintangan terhadap penyakit yang tinggi, maknanya tanaman tersebut sukar untuk mendapat penyakit. Macamnya kalau ada penyakit datang pada pokok tersebut, dia boleh melawan penyakit tersebut. Kemudian memperoleh hasil tanaman matang lebih awal. Kalau biasanya pendebungaan sendiri, mungkin ditanam pokok menghasilkan buah, dah tanam 5 bulan baru dapat buah. Tetapi pendebungaan kacuk, dia boleh mendapat hasil dia lebih awal. Contohnya mungkin dalam 3 bulan ataupun 4 bulan. Kemudian pendebungaan kacuk ini akan memperoleh tumbuhan baru dengan berbagai warna. Contoh kalau pokok bunga, contoh pokok bunga orkid ada orkid macam-macam warna orkid. Itulah contoh kepada aplikasi pendebungaan kacuk, ya. Okey, sekian. Okey, semoga bermanfaat. Selamat belajar.